Salam Jumaat, istimewa di MHI 20 Januari. Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Perkongsian kisah sebuah keluarga dengan ujian bertimpa-timpa apabila ibu menghidap kanser dan bapa mempunyai penyakit jantung. Hanya anak-anak bersekolah perlu bekerja bagi menampung kehidupan sekeluarga. Tahukah anda apakah itu kredit komuniti? Mengapa ada segelintir syarikat kredit komuniti berlagak seperti Ahlong dalam menguruskan pinjaman sehingga ada yang menjadi mangsa? Nak pinjam 14,000 saja. Tapi sekarang saya dah kena bayar total semua dekat 50,000. Soal wang membincangkan mengenai kredit komuniti, membantu atau membebankan dan berlintas langsung di Lebuh Raya Utara Selatan bagi melihat trafik sempena Tahun Baharu Cina. Baik, Assalamualaikum. Selamat pagi ucapkan buat semua penonton Malaysia hari ini. Salam Jumaat. Itu antara topik yang kita kongsikan untuk pengisian MHI sebenarnya 20 Januari 2023 ini. Bersama saya Fariha On. Dan saya Sofia Nur Solihatun. Semoga anda keadaan baik-baik saja, sihat walafiat dan cukup bersemangat bersempena dengan sambutan Tahun Baru Cina pada hujung minggu ini. Saya pastikan sejak semalam kita lihat kesesakan lalu lintas, trafik. Pagi ni di Kuala Lumpur saja dah mula memang tak ada kenderaan lah. Tapi Fariha yang baru pulang dari mana? Gumusang. Kelantan menyaksikan semalam. Semalam balik. Nak ke arah Kuala Lumpur pun banyak kereta. Nak ke Kelantan pun banyak kereta. Oh, dua hala Sebab kita tahu kan cuti sekolah pun dah bermula sekali lagi untuk anak-anak kita bercuti. Dan apatah lagi mungkin ramai juga yang ambil cuti lebih awal. Terutama mereka yang ingin meraihkan Tahun Baru Cina ni. Betul. Pastinya banyaklah setiap kaum pun memang akan melalui satu tempoh yang cukup dekat dengan keluarga pada hujung minggu ini. Semoga anda memanfaatkan tempoh itu. Dan hari inilah Fariha kita akan bawakan beberapa perbincangan yang agak menarik juga, khususnya di soal wang seperti yang ditunjukkan tadi, di mana ramai antara komuniti kita ni yang perlu meminjam wang tetapi mungkin kita tersalah percaturan. Mungkin kita tidak mengambil satu inisiatif untuk mengenal pasti dari mana sumber untuk kita mendapatkan pinjaman wang itu. Segalanya kita akan rangkumkan dalam laporan kredit komuniti sebentar saja lagi. Dan itu antara pengisian kita nak berikan sedikit pemahaman kepada mereka yang mungkin tidak faham lagi apa itu kredit komuniti. Saya rasa ini antara topik yang akan memberi sedikit ruang lebih luas kepada kita semua. Tapi sebelum tu Sofia, sebab ramai yang merancang nak balik kampung. Betul. Kan? Awak bila balik kampung tak? Saya tak balik kampung. Kamu saya di Kuala Lumpur saja. Tapi meraihkan Tahun Baru Cina. Meraihkan. Okey. Kita nak tengok juga antara yang dikongsikan berkenaan dengan cuaca. Baik, ini sekali lagi amaran hujan berterusan ni dulu. Saya pasti ini juga merisaukan dan membimbangkan apabila amaran hujan berterusan. Waspada di beberapa buah negeri, Sofia, terutamanya di Pahang. Pahang ni dia ada Pekan dan Rompin, Johor, Segamat, Keluang, Mersing, Kulai, Kota Tinggi dan Johor Bahru. Ini 19 Januari hingga 21 Januari. Maknanya semalam hingga esoklah nanti. Ya. Okey, dan bermula hari ini 20 Januari sehingga 22 Januari waspada hujan berterusan di Kelantan, Terengganu dan juga Kuantan, Pahang. Ini yang diberikan di Jabatan Meteorologi Malaysia, amaran hujan berterusan. Bagi anda yang telah memulakan perjalanan, elok juga untuk kita lebih cakna kerana kalau anda lihatlah dalam laman sesawang Jabatan Meteorologi ini akan ada masa-masanya, ada masa ke masa tempoh mana yang akan ada hujan di sesetengah kawasan. Baik. Yang seperti mana Sofia cakap lah, ini cuaca semasa dia. Setakat ini kita tengok jam 10.10 pagi nanti sehingga jam 10.10 pagi nanti. Alustar cerah, alhamdulillah. Kota Baru juga cerah, Kuantan juga cerah, Ipoh, Senai, Putrajaya. Oh, tak ada tak ada hujan setakat 10 pagi nanti. Ada sedikit kawasan di Senai. Kebanyakan kawasan di pagi ini semua cerah, tapi mungkin di sebelah petang lah seperti mana yang kita dah lihat sepanjang beberapa hari yang lepas, di sebelah petang yang hujan. Dia semua cakna dengan perubahan cuaca dan semoga perjalanan anda kekal selamat bersama dengan keluarga. Okey. Kita nak sedikit memberi satu lagi pemahaman berkenaan membangun Malaysia Madani. Malaysia Madani bagi bina masa depan negara. Ini berdasarkan daripada kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim, iaitu Perdana Menteri kita. Bagaimana sebenarnya apa tu Malaysia Madani? Ramai tanya apa Madani pernah dengar dulu, kita keluarga Malaysia dan sebagainya. Tapi kali ini perlu tahu. Okey, membangun Malaysia Madani terdiri daripada 6 tonggak dasar, iaitu M, kemam. Ni M besar ni, kemampanan. A, kesejahteraan. Dia orang ambil kesejahteraan situ Cubis-cubis kat situ. D, daya cipta. A, hormat. Dekat situ. N, dan keyakinan.
dan I Ihsan. Okey, ini memberikan satu keprihatinan dan perjuangan rakyat berdasarkan dasar-dasar inilah. Okey, dan kita melihat ni yang dilihat di media sosial sejak semalam sebenarnya. Perdana Menteri New Zealand letak jawatan 2 bulan depan. Dikatakan di sini Perdana Menteri New Zealand Jacinda Ardern berkata beliau tidak akan bertanding mempertahankan jawatan, merancang untuk meletak jawatan sebelum akhir Februari dalam kenyataan itu. Tapi akan terus berkhidmat sebagai ahli parlimen sehingga PRU yang akan diadakan tahun ini pada Oktober nanti. Dia kata sudah tiba masanya. Tidak lagi bertenaga untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan. Saya rasa ini satu keputusan yang orang kata ialah dia sedikit peribadi, tetapi beliau sendiri mengetahui apakah kapasitinya beliau. Perdana Menteri ini bukan perkara yang mudah ya. Jadi asalkan beliau sendiri tahu apa yang baik untuk negara, kita harapkan yang terbaiklah dengan keputusan beliau sendiri. Baik, itu sedikit perkembangan dalam dan juga luar negara. Kita nak kongsikan ini satu lagi bingkisan. Saya rasa yang akan membuka mata kita sebagai rakyat Malaysia, bagaimana inilah masanya untuk kita membantu mereka yang dalam keadaan memerlukan. Ini sebuah keluarga yang tadi kita paparkan sedikit di awal program tadi, bagaimana sebuah keluarga ini, kesemua mereka ini tidak, ibu bapa, kesihatan mereka mungkin menjadi satu faktor yang menyebabkan penghalang mereka untuk mencari rezeki. Tapi bergantung sepenuhnya kepada anak. Perjuangan dua anak ini yang masih bersekolah tetapi di pagi hari sanggup menjual makanan di kedai mereka untuk mencari pendapatan bagi keluarga ini. Jom kita saksikan. Satu ketika dahulu, kehidupan keluarga di Padang Serai Kedah ini bahagia dengan gelak tawa. Namun segalanya berubah sekelip mata selepas ibu yang menjadi penggerak keluarga hanya mampu berada di atas kerusi roda. Haniza Omar, 41 tahun, disahkan mengidap kanser otak pada 2015. Kini, segala tanggungjawab dan urusan mencari rezeki terpaksa digalas oleh dua anaknya yang masih bersekolah. Selepas mendapat perkabaran duka itu, Haniza disarankan menjalani rawatan kemoterapi dan radioterapi di Hospital Pulau Pinang. Kesan daripada rawatan itu membuatkan ibu kepada 6 cahaya mata ini mengalami komplikasi tulang belakang dan kelenjar sehingga menyukarkan untuk bergerak dan duduk lebih lama. Sumber kewangan melalui jualan makanan ketika waktu pagi turut terjejas disebabkan kekangannya itu. Ibarat sudah jatuh ditimpa tangga, keluarga ini diuji lagi apabila suaminya, Norisam Ghazali, 55 tahun, mengalami serangan jantung pada September lalu. Kini, Norisam yang sebelum ini memandu van kilang tidak dapat lagi bekerja. Menurut doktor yang merawat suami Haniza, hanya 38% sahaja bahagian jantung suaminya yang masih berfungsi dengan baik. Ini menyukarkan suaminya untuk mencari rezeki kerana dia boleh mengalami keserangan jantung secara tiba-tiba. Memang rasa down tapi tak cakap dekat anak, dekat suami. Cuma senyap, simpan sendirilah kan. Apa yang kita rasa simpan sendiri. Habis tu banyak pandang anak-anak, pandang suami. Aku kena kuat. Tanam tu je kat dalam hati kan. Kena kuat. Lepas tu memang hari tu sebelum buat kemo doktor cakap akan lalui macam ni semua kan. Boleh ke nak hadapi benda ni kan. Hari tu pandang anak-anak. Kau boleh kena kuat untuk anak-anak. Satu demi satu, kisah pilu keluarga ini tidak terhenti di situ. Anak sulungnya, Siti Suraya Norisam, 22 tahun, disahkan mengidap kanser payudara. Manakala anak ketiganya pula, Nur Farahim Norisam, 16 tahun, turut mempunyai masalah jantung. Walaupun masih di usia persekolahan, Nur Farahim bersama adiknya Abdul Fatur Rahim, 15 tahun, nekat membantu keluarga berniaga untuk mencari pendapatan. Rutin harian dua beradik ini bangun seawal jam 5 pagi bagi memulakan tugas memasak. Sebelum ni kan mak yang mereka ni, lepas tu bila dia dah start sakit tu tak tahu nak dapat duit daripada mana. Lepas tu saya tolong lah yang mana mampu, yang mana mak bagi idea macam nak buat bihun sup ke, nak buat nasi kenduri ke, mak cakap kami buat. Setelah siap makanan dibungkus, mereka akan keluar membuat penghantaran di kedai makanan di Pekan Padang Serai bersama ayahnya. Sifat Fatur Rahim yang pendiam
akhirnya menyingkap kepada perkara yang dipendamnya selama ini apabila memaklumkan bahawa kadang-kadang dia dan dua lagi adiknya terpaksa mengikat perut pergi ke sekolah tanpa membawa wang saku. Ini disebabkan dalam sehari, jualan yang diperolehi hanya RM50 hingga RM60 sahaja. Dengan duit itulah digunakan untuk makan, minum, perubatan ibu dan ayah, perbelanjaan sekolah dan modal pusingan berniaga. Ada kalanya jualan tidak habis. Makanan itulah yang menjadi hidangan mereka sekeluarga. Kadang-kadang tak bawa. Tak makan lah, balik rumah kalau ada makanan baru makan. Selalu duduk dalam kelas je, tak tahu rehat. Pagi mangkit, terus paper hangat pemur masuk pemur pagi-pagi tu. Lepas tu tolong packing pemur. Lepas tu pagi dan pukul 8 tu abah pergi hantar. Lepas tu dah habis sekolah lah. Minta kakak adik pemur pergi sekolah. Lepas tu balik terus pergi hantar kek pemur. Penderitaan yang ditanggung keluarga ini mendapat simpati Persatuan Kanser Malaysia CSM yang hadir memberi sumbangan kepada Hanizah sekeluarga. Menurut pengerusi CSM, Zuraini Kamal, mereka akan dibantu daripada segi khidmat kaunseling dan kewangan. Tujuannya agar mereka dapat sokongan motivasi untuk membina kekuatan kepada Hanizah dan dua anaknya yang menderita kanser dan sakit jantung. Dan pihak CSM dah bantu keluarga ini dan apa yang memberi kita inspirasi nak motivasi untuk membantu lebih ialah kerana kegigihan anak-anak untuk bersama-sama memajukan ekonomi keluarga, kerana dia orang tahu ayah tak dapat bekerja, mak dah tak boleh nak bekerja, jadi anak memainkan peranan. Rahim umur 14 tahun dah pandai buat bihunsu, menghantar makanan. Kakaknya dibantu oleh Farah berusia baru 16 tahun dah pandai memasak. Jadi saya percaya kalau kita bantu mereka, sekurang-kurangnya kita memberi mereka bantuan untuk mereka memajukan perniagaan, boleh mereka berdikari mencari pendapatan, membantu pendapatan keluarga. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Itulah realitinya. Walaupun tidak mudah, tetapi diharapkan agar keluarga ini terus cekal dan tabah dalam menghadapi segala ujian yang menimpa. Masih menghidupkan pagi anda. Dan sebelum kita memasuki segmen soal wang di mana kita akan bincangkan tentang kredit komuniti dan realiti dan juga hakikatnya, kita saksikan dulu bingkisan ini ataupun laporan eksklusif ini mengenai dengan kredit komuniti di mana ini pendedahan sebenar seorang wartawan dan juga pengakuan daripada seorang mangsa kredit komuniti. Ayo kita saksikan. Baru-baru ini, ada kisah di akhbar tempatan mengenai pinjaman kredit komuniti yang dikatakan mirip Bahlung dengan memeras peminjam. Pendedahan di artikel Berita Harian pada 10 Januari oleh wartawan Suzalina Khalid mengenai kredit komuniti membuka mata banyak pihak. Selepas itu, beberapa episod laporan berkaitan kredit komuniti turut didedahkan oleh Suzalina. Melalui penyiasatan, Suzalina turut melakukan penyamaran menjadi peminjam dengan mengunjungi sebuah syarikat kredit komuniti yang berlesen di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT. Part yang paling menarik dalam ketika membongkarkan mengenai modus operandi yang dilakukan oleh kredit komuniti ni yang bertindak persis Along ni adalah ketika saya mengikuti salah satu NGO untuk pergi ke salah sebuah kredit komuniti di Shah Alam untuk mengikuti mangsa tu yang dimanipulasi, yang ditipu oleh kredit komuniti tu apabila dia tidak diberikan salinan perjanjian pinjaman yang sepatutnya syarat yang perlu dipatuhi oleh kredit komuniti adalah memberikan salinan pinjaman kepada peminjam. Masa tu saya menyamar sebagai salah seorang daripada NGO tu pergi ke kredit komuniti tu. Apa yang kita dapati memang ejen yang bertugas di kredit komuniti tu, kalau kita nak kata dia macam Along tu lebih kurang lah macam tu sebab cara dia yang macam tidak berapa proper. And then bila kita tanya mana perjanjian, salinan perjanjian yang sepatutnya diberikan kepada peminjam, dan mereka kata memang tiada salinan pinjaman akan diberikan. Salinan pinjaman hanya disimpan oleh HQ. Ejen kredit komuniti tu juga mengancam mengugut peminjam yang kalau dia culas bayar sebulan dua, dia mengugut untuk menularkan gambar dia semua kan. Jadi bila kami ni kononnya wakil NGO ni kata kenapa buat macam ni, kalau saya lapor kepada KPKT macam mana, dan
ejen kredit komuniti tu pun macam tak boleh lah macam ni, jangan laporkan. So maksudnya mereka tahu tindakan tu adalah salah. Dari situ kita nampak sendiri macam mana mereka beroperasi kan. Nampaklah memang adanya yang tak betul kat situ kan. Pada April 2019, kredit komuniti dijenamakan semula daripada syarikat pemberi pinjaman wang berlesen oleh KPKT bagi mengelakkan orang ramai khususnya peniaga kecil meminjam daripada ceti haram. Namun ada segelintir syarikat yang diberi lesen ini mengambil kesempatan dengan menindas peminjam. Antaranya dengan mengenakan kadar faedah yang tinggi sehingga nilai yang perlu dibayar balik boleh menjejah 3 kali ganda daripada nilai asal pinjaman. Seorang daripada mangsa yang terjerat dengan penipuan syarikat kredit komuniti ini ialah Sudin, bukan nama sebenar. Berumur 45 tahun, Sudin meminjam sebanyak RM14,000 pada tahun 2020 daripada sebuah syarikat yang berlesen dan didaftarkan di bawah KPKT. Asalnya saya buat pinjaman daripada company ni pada masa awal-awal kita PKP dahulu, tahun 2020, dalam bulan 2 tak salah macam tu. So pada asalnya saya sign di atas kontrak tu saya nak pinjam RM14,000 saja. Tapi sekarang saya dah kena bayar total semua dekat RM50,000. Total semua. Itu saya memang faedah dia lebih lah daripada apa asal yang saya pinjam. Masa tu dia minta jumpa meeting dengan saya. Saya ingatkan jumpa kat office ke apa kan. Tapi rupanya jumpa dengan dia secara bersendirian dan ketika tu dalam kereta dia. So masa tu saya tak syak apa-apa lah. Saya ingatkan company ni memang dah berdaftar bawah KPKT. So saya rasa memang legal lah kot. So saya proceed je lah. So masa tu saya sign satu macam perjanjian atas tu, di atas satu kertas. Tapi dalam tu dia tak ada details langsung mengenai perjanjian tu. Dia just mention pinjaman yang saya pinjam itu RM14,000 dengan saya punya sign saja. Dan dekat situ dia juga tak mention details macam contoh tempoh bayaran balik pinjaman. Contoh dalam masa 3 tahun ke 5 tahun ke. So saya rasa time tu memang saya tak syak langsung lah kan. So saya just main sign saja sebab saya memang perlukan duit tu sangat. After that dia janji dia nak kasih balik salinan perjanjian tu dekat saya, tapi langsung tak kasih balik lepas tu. And then dia minta kad ATM saya untuk dia pegang untuk senang, dia kata dia nak potong pinjaman tu daripada akaun saya terus. Lepas tu dia minta saya pula buka satu akaun baru untuk dia masukkan balance duit gaji saya selepas dia orang potong baki pinjaman tu. So sekarang macam saya punya pinjaman untuk bulanan sahaja saya kena bayar RM900. Kalau ikutkan dia punya pinjaman pokok hanya RM200 sahaja. Tapi balance tu dekat RM700 adalah bunga atau faedah saja. So kalau ikutkan total sekarang saya dah bayar dekat hampir RM19,000. Kalau ikutkan daripada pinjaman yang saya pinjam tu RM14,000. So kalau ikutkan memang dah habis, dah settle lah. Tapi bila saya kata dekat company tu, dia kata awak masih berhutang lagi. Itu saya memang dah pelik. Lepas tu saya fikirkan dekat bulanan pinjaman saya dah dekat hampir RM50,000. Saya cuba minta bantuan pihak ketiga untuk berunding dengan company pinjaman ni. So selepas berundingan tu mereka bersetujulah untuk membolehkan saya bayar balik pinjaman tu berdasarkan pinjaman pokok sahaja, dan alhamdulillah. Selepas pihak ketiga membantu dalam menyelesaikan pinjaman dengan menggunakan akta pemberi pinjaman wang 1951, akhirnya Sudin hanya perlu membayar baki tunggakan untuk pinjaman pokok dan sedikit kadar faedah yang tidak keterlaluan. Sudin adalah antara mangsa yang terkena penipuan kredit komuniti. Fungsi kredit komuniti adalah untuk membantu mereka yang terdesak memerlukan wang. Namun, jika ada segelintir syarikat kredit komuniti berdaftar yang bertindak seperti gaya Ahlong, bagaimana rakyat yang terdesak memerlukan wang boleh mempercayai kredibiliti syarikat sebegini? Apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan kredit komuniti? Dan bagaimanakah kredit komuniti berfungsi? Serta adakah sama seperti pinjaman Ahlong? Di manakah silapnya? Betul persoalan tu, di manakah silapnya, di mana kita sedia maklum ya, kredit komuniti ini bertujuan untuk membantu masyarakat kita yang terdesak, tetapi sekiranya ada yang berlagak seperti Ahlong, apakah hak kita dan adakah terdapatnya beberapa perkara yang mungkin kita tidak jelas sebelum melakukan pinjaman itu. Baik, kita terus memperincikan apakah hak kita dan bagaimana untuk mengenal pasti red flag atau perkara yang tak baik yang dilakukan oleh syarikat-syarikat tertentu ini. Kita terus bersama dengan Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin, pensyarah di Pusat Pengajian Ekonomi, Kewangan dan Perbankan Universiti Utara Malaysia. Assalamualaikum, Doktor. Ya, Waalaikumsalam. Baik, Doktor, terima kasih kerana meluangkan masa pada pagi ini. Mungkin sedikit sebanyak pengenalan. Kita dah dengar sedikit sebanyak apakah kegunaan ataupun fungsi kredit komuniti. Tetapi dalam dunia ini di mana kita melihat begitu banyak jenis pinjaman, mengapakah kredit komuniti diwujudkan untuk masyarakat kita, dan adakah terdapatnya sesetengah perkara yang perlu kita tahu apabila kita mendengar situasi dan kes di mana ada yang berlagak seperti Ahlong? Bagaimana, Doktor?
Ya, pertama sekali kita kena faham kredit komuniti ini dia satu bentuk perkhidmatan kewangan lah, dan dia diperkenalkan sebab kita nak membantu mereka yang tidak dapat akses kepada instrumen ataupun produk-produk kewangan di bawah institusi kewangan biasalah. Jadi suatu bagi mereka yang mempunyai masalah ini disebabkan oleh banyak faktor lah, mungkin telah pun disenarai hitamkan, situs pun tak cantik, DSR tak lepas, ataupun mungkin tidak ada dokumen-dokumen yang diperlukan untuk membuat ataupun mengambil pinjaman dan sebagainya. Jadi itulah tujuan kredit komuniti ini diperkenalkan. Dan kalau kita tengok di Malaysia ni pun kredit komuniti ini sudah lama dan dia dijenamakan semula lah pada tahun 2019, dan kita tahu tujuan ia pun dijenamakan adalah bertujuan supaya mengelakkan apabila pihak-pihak yang tidak dapat akses kepada produk-produk kewangan dalam institusi kewangan, dan kita lihat selalunya mereka akan beralih kepada alung, kepada syarikat-syarikat pemberi pinjaman yang tidak berlesen lah. Okey, jadi kredit komuniti ini, di sanalah kepentingan kredit komuniti ini untuk membantu dari segi mengatasi masalah kredit mereka. Baik, apa yang doktor sebutkan tadi, maksudnya peranan syarikat kredit komuniti sangat-sangat penting untuk membantu mereka yang mungkin ada sedikit kekangan untuk mendapatkan pinjaman. Tetapi doktor, dalam situasi ini kan kita melihat kredit komuniti ini atau syarikatnya tidak diselia di bawah bank negara tetapi di bawah KPKT. Adakah ini sedikit sebanyak memberikan satu kesukaran untuk mengenal pasti tata cara yang dilakukan oleh setiap syarikat ini dalam memberikan pinjaman wang? Dan pada masa yang sama, adakah terdapat grey area yang kita sebagai peminjam ini perlu tahu apabila berunding dengan satu syarikat kredit komuniti, doktor? Ya, ini satu soalan yang agak mencabar. Okey, pertama sekali kita kena faham bahawa dalam konteks kredit komuniti ini dia melibatkan dua pihak. Jadi kita pun sedar sememangnya mereka yang mencari produk ini ataupun yang pergi ke kredit komuniti ini, kita tahu keadaan mereka ni selalunya yang dah terdesak memerlukan kewangan. Jadi pada ketika inilah kita tak tahu apakah perundingan antara kedua-dua pihak ini yang menyebabkan ialah perkara ini telah pun mungkin dipersetujui, dan mungkin di masa akan datang tu ada mungkin banyak implikasi yang mungkin tidak dinampaklah. Jadi sebab itu kita perlu faham perkara ini. Dia melibatkan dua pihak, dan kita tahu pihak yang nak buat pinjaman tu sememangnya dalam keadaan yang terdesak. Kita nak cuba melihat bagaimana ia boleh diperbaiki. Saya fikir apa yang disebut tadi tu juga bergantung kepada apa yang sedang dilakukan. Sebab pada ketika ini pun kita tahu bahawa kerajaan sedar perkara ini dan cuba untuk membuat beberapa penambahbaikan. Contohnya rang undang-undang kredit pengguna ini pun sedang digubal dan mempunyai 3 fasa yang bermula pada tahun ini, dan fasa kedua tu tahun 2025 dan fasa ketiga tu tahun 2030. Dan kita juga tahu bahawa Akta Pemberi Pinjaman Wang Pinjam Wang 1991 ini pun juga dijangkakan akan dipinda. Ia sudah pun dipinda pada tahun 2011, tapi kita tahu kerajaan sekarang pun juga menyemak untuk melihat bagaimana ia boleh dipinda dan sebagainya lah. Jadi sebab itu saya fikir untuk kita melihat sama ada ia patut diletakkan di bawah bank negara ataupun tidak, kita perlu lihat juga apa yang sedang dilakukan oleh kerajaan, dan juga kita perlu faham bahawa di Malaysia ni kredit komuniti ni dia bukan di bawah institusi kewangan seperti bank-bank komersial. Jadi mungkin ada perkara ataupun kekangan di situlah, tapi bagi saya akhirnya yang penting tu adalah pengguna yang meminjam ni perlu tahu hak mereka dan perlu jelas membezakan antara kredit komuniti ini dan juga syarikat yang tidak berdaftar, tidak berlesen lah, dan juga antaranya adalah alung. Jadi ini yang saya fikir macam mana kita nak bezakan, rakyat kena tahu hak mereka.
hak mereka sebagai peminjam. Macam tadi pun kita dah tengok contoh tu, yang penting tu salinan pinjaman tu penting. Apa yang kita tanda tangan, apa yang telah diletakkan, apa yang dia kena spell out clearly, segala dan yang paling penting tu kadar faedah tu. Kadar faedah tu yang ditetapkan 12% setahun bagi pinjaman bercagar dan 18% setahun bagi pinjaman tidak bercagar. Ini penting. Kalau dia lebih daripada itu, ada yang lebih 5% sebulan dan sebagainya, kita dah nampak bahawa memang ada perkara yang tak betul lah di sini. Terutamanya bila perjanjian-perjanjian dibuat hanya secara yang verbal saja. Ini kita dah tahu dia sudah pun ada perkara yang boleh ada syak wasangka lah. Dan bila kita menandatangani perjanjian itu, kita perlu tahu lokasi yang dilesenkan itu. Itu juga perkara yang penting lah. Jadi saya fikir asasnya pada ketika inilah kita perlu tahu hak kita sebagai peminjam itu. Saya suka bila doktor sebutkan kita kena tahu hak kita. Dan sebelum bersiaran tadi saya sempat bercakap doktor, syarikat kredit komuniti ni di seluruh Malaysia lebih 4,000 syarikat yang wujud seperti ini. Jadi mungkin sedikit sebanyak penguatkuasaan untuk memantau setiap satu tu perlu dilakukan walaupun sukar. Dan saya rasa ini antara soalan yang ditanyakan oleh para penonton juga. Dan saya juga ingin tanya, kita melihat method ataupun cara yang dilakukan oleh syarikat kredit komuniti, bukan semua tapi setengahnya. Bagaimana kita nak membezakan apabila terma-terma sebelum perjanjian itu dilakukan adalah berbeza dengan satu pinjaman yang dilakukan dari Along? Sekiranya seseorang itu mungkin tidak begitu cakna dengan perbezaan pinjaman daripada Along dan juga kredit komuniti. Bagaimana, doktor? Okey, pertama sekali, jumlah yang pada sekitar 4,927 saya tengok data terkini, tapi tidaklah semua yang kita katakan ada mempunyai masalah. Kalau kita lihat data pun lebih 355 tu telah pun disiasat contohnya. Jadi ini pada sekitar 7% macam itulah. Jadi maksud dia secara keseluruhannya tidak semualah yang bertindak sebagai Along dan sebagainya. Jadi persoalan bagaimana kita nak tahu dan jelas dalam perbezaan ini. Pertama sekali memang yang saya lihatlah kalau kita tengok daripada pengalaman dan juga kita dengar tadi pengalaman saudara yang telah pun tadi disiarkan itu, jadi menunjukkan bahawa kita tahu ada perkara-perkara yang mungkin kita kata dia macam kita boleh syak lah, macam cara tidak ada dengan menggunakan agreement yang betul, hanya sebab asas dia sebenarnya macam ni saja, sama ada syarikat ini berlesen ataupun tidak berlesen. Kalau dia tidak berlesen itu memang itu adalah yang cenderung ke arah Along ataupun syarikat-syarikat yang kita kata tidak berlesen ini. Tapi ada juga yang mungkin dia bukan Along tapi mungkin dia nak cuba mengeksploitasi dia mengambil kesempatan lah. Dia tahu yang ada setengah pihak ni sudah begitu terdesak nak mendapatkan pinjaman. Jadi ini juga perkara yang saya fikir perlu dilaporkanlah. Jadi mungkin tidak perlu kita teragak-agak untuk membuat laporan. Jika tidak ada syak perkara-perkara yang kita nampak mungkin pertama sekali itu kalau kita guna verbal, apa yang kita mungkin persetujui itu, mungkin nanti satu hari dia akan boleh jadi adanya perubahan dan sebagainya. Jadi soal itu perlunya Akta Pemberi Pinjaman Wang 1991 tu. Baik. Sebab dia akan spell out dengan jelas lah apakah terma-terma perjanjian yang ada lah. Jadi yang secara asas dia tu contohnya berapa banyak peratus secara peratusan dia dan juga berapa banyak bila masa nak dibayar dan sebagainya. Yang itu semua saya fikir perlu jelaslah sebelum kita nak involve dengan kredit community ni. Saya kira perjanjian bertulis salinan itu sangat penting supaya selepas saban hari itu kita ada satu bukti untuk ditampilkan di mahkamah dan sebagainya. Baik, doktor, kita risau apa yang kita faham tadi, ada syarikat peminjam kredit komuniti ini yang ada lesen tetapi melakukan perkara sebegini rupa. Bukan semua tetapi ada. Itu yang kita risau sebab apa bezanya dengan Along, tetapi ada satu perlindungan di mana kononnya berlesen. Dan kita bercakap tentang mangsa ni pula. Ya, doktor,
mangsa sekiranya dah jadi mangsa, kita dah sedar yang kita ni telah pun tertipu, dimanipulasi. Akta tersebut, Akta Pemberi Pinjam Wang 1991, bagaimana kita boleh kembali semula ke mahkamah berdasarkan akta itu untuk kata menghentikan penindasan dan juga ketidakadilan yang berlaku pada diri kita selepas dah tertipu dengan kata-kata ataupun tiada perjanjian dengan syarikat pemberi kredit komuniti ini, Doktor? Ya, yang itulah sebenarnya keperluan ataupun mungkin ada kita kata loopholes lah di dalam akta. Satu yang saya katakan kita pun saya fikir kerajaan pun sedar akan keadaan ini dan sebab itu akta pemberi pinjam wang ini pun dijangka akan akan dipinda dalam masa terdekat inilah sebab supaya kita boleh memastikan bahawa perkara-perkara yang didengari itu boleh dielakkan. Tapi yang itulah selagi mana ia jelas dari segi akta, tapi bagi saya apa juga penting ni ekosistem sebab kita juga perlu ada penglibatan contohnya daripada Securities Commission dan juga daripada pihak-pihak NGO supaya kita dapat memantau dan juga memastikan pelaksanaan undang-undang itu dia lebih telus dan juga lebih memihak kepada pengguna. Namun begitu, saya berpendapatlah jika kita mempunyai masalah sebegini, sebenarnya perkara yang lebih penting selain daripada kita lihat aspek perundangan ini adalah bagaimana kita melihat dari segi ekosistem dan juga dari segi ekonomi masyarakat itu secara keseluruhan lah. Jadi ini melibatkan perubahan bukan saja daripada sudut kredit, sebab kalau kita tengok ataupun kita cakap berkenaan dengan ekonomi masyarakat, kita tidak boleh hanya melihat kepada isu kredit semata-mata. Dia ada banyak lagi elemen dari segi mungkin pinjaman, dari segi insurans ataupun akhirnya sekali kita nak lihat bagaimana ekonomi masyarakat ini dapat dibangunkan supaya kita akhirnya tidaklah bergantung kepada kredit dalam kita nak mencari penyelesaian dalam isu kewangan dalam konteks masyarakat. Jadi itu bagi saya lebih pentinglah untuk kita lihat di masa hadapan. Baik. Doktor telah memberikan sedikit nasihat supaya kita tidak mungkin terlampau terdesak sehingga mencari bantuan kredit seperti ini. Tapi hakikatnya ramai yang memerlukan dan mungkin kita harapkan juga ada sedikit perubahan daripada sudut bantuan ataupun kerjasama agensi untuk memastikan perkara ini tidak berlaku. Akhir sekali, Doktor, satu nasihat mungkin kepada dua pihak, pengguna atau peminjam dan juga syarikat-syarikat kredit komuniti yang mungkin barangkali melakukan perkara yang tidak elok seperti ini. Apakah yang boleh disampaikan untuk pemahaman dan menjelaskan situasi seperti ini, Doktor? Akhirnya bagi saya apa yang penting adalah peminjam lah. Peminjam yang sebenarnya perlu sebab sebenarnya benda ni pun wujud sebab adanya permintaan. Okey, jadi kalau tidak ada permintaan, dia tidak ada penawaran. Jadi yang penting di sini adalah bagaimana kita sebagai peminjam, okey, kalau kita nak menggunakan instrumen ini, kita perlu peka terhadap hak kita dan juga memastikan apa yang telah pun kita persetujui itu ada hitam putih. Dia kena ada hitam putih dan jelas ada dokumen yang jelas dan juga kita perlu memastikan bahawa bila ada berlaku contoh kita lambat bayar dan sebagainya, tidak ada elemen-elemen yang berbentuk kekerasan, yang cuba untuk mengunggut dan sebagainya. Saya fikir itu bukanlah dari segi objektif asal kredit komuniti ini diwujudkan. Jadi itu penting untuk dari segi pemain-pemain ataupun syarikat-syarikat yang berlesen ini, yang itulah kita harapkan mereka pun dapat melaksanakan perniagaan mereka dengan baik. Dan kita pun faham memang sekarang keadaan memang agak terdesak lah. Kalau kita tengok pun pengeluaran KWSP pun ada lagi suara-suara yang inginkan pengeluaran tersebut. Jadi ini semua kan bahawa memang tidak dinafikan pasca pandemik memang dari sudut ekonomi rakyat itu memang ada banyak lagi perkara yang masih lagi belum pulih sepenuhnya. Jadi saya nampak kredit komuniti ini adalah satu instrumen yang baik, tapi sememangnya perlu ada penambahbaikan lah di masa depan.
seperti yang telah kita bincangkan tadi. Betul. Instrumen yang bagus, tetapi kalau disalahgunakan dan kita sebagai pengguna atau peminjam ini tidak mengambil tahu dan sekadar ingin duit yang pantas, itu bukan satu penyelesaian yang bagus. Jadi kita kena cakna dengan segalanya, pastikan kena ada black and white itu. Kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin, pensyarah di Pusat Pengajian Ekonomi, Kewangan dan Perbankan di Universiti Utara Malaysia. Sudi meluangkan masa. Terima kasih doktor, memberikan penjelasan yang sangat jitu. Terima kasih. Sama-sama. Baik, itulah tadi sedikit rangkuman apa yang perlu kita tahu tentang kredit komuniti. Jadi bijaklah anda sebelum mendapatkan apa jua bantuan kewangan, jangan kita menyesal di kemudian hari. Baik, kita akan berehat seketika dan sekembalinya kita akan terus bersama dengan rakan tugas Asri yang akan memberikan kita tinjauan ke arah utara bagaimanakah keadaan trafik di sana. Segalanya di Malaysia hari ini. Baik, kembali semula dalam Malaysia hari ini. Sedikit kita ingin bawakan, kalau tadi kita dah cakap tengok cuaca macam mana, nak rancang balik kampung, kan. Tapi kali ini kita nak bawakan juga maklumat buat anda semua untuk merancang perjalanan balik kampung bersama rakan tugas kita. Asri kini berada di mana tu? Slim River. Di Slim River. Sekali dengan Ops Selamat ke-19. Apa agaknya? Jom kita saksikan dan bersama dengan Asri di sana. Sebelah utara. Asri. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua penonton Malaysia hari ini. Terima kasih kepada Fariha dan Sofia di studio. Hari ini saya berada di kilometer 365.9 Lebuh Raya Utara Selatan arah utara bagi meninjau sedikit sebanyak keadaan aliran trafik di sini. Dan sebenarnya kami bergerak dari IPD Bukit Aman seawal jam 7.50 pagi tadi dan pada awalnya di Lebuh Raya keadaan trafik agak lancar dan setibanya kami di Lebuh Raya ini aliran trafik sedikit perlahan dan berdasarkan kenyataan yang dikeluarkan daripada pihak PLAS Malaysia, Lebuh Raya dari Slim River menghala ke Sungai trafik agak perlahan dan oleh itu saban tahun pasukan Barisan Harapan sentiasa merencana segala strategi bagi memastikan kelancaran di Lebuh Raya ini. Dan juga pada pukul 10 tadi, baru je pukul 10 tadi, pihak polis sudah menerbangkan drone yang diterbangkan oleh unit drone pasukan gerakan udara PGU oleh PDRM. Dan untuk itu saya nak bersama dengan Ketua Urussetia Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman, ACP Syahrul Hashim. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum. Sihat Tuan ya? Alhamdulillah. Jadi Tuan, mungkin dengan perayaan Tahun Baru Cina kali ini dengan tema Rumah Selamat, Selamat Sampai ke Destinasi, dengan tema yang berlangsung dari 18 Januari hingga 27 Januari ini. Mungkin apa kelainan Ops Selamat kali ini? Okey, untuk makluman bagi Ops Selamat yang ke-19 kali ini, temanya kita masih mengekalkan Rumah Selamat, Selamat Sampai ke Destinasi. So dalam konteks penugasan Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik, kita telah gerakkan lebih kurang 6,700 petugas bermula 18 hingga 27 hari bulan. Dan apa kelainan yang kita buat pada kali ini, kita memang telah menjangkakan pergerakan aliran trafik akan bertambah. Dan tadi pun daripada pemantauan sejak pukul 7 pagi tadi daripada Tol Duta sehingga ke lokasi ini kita dapati sesak. Dan apa yang kita telah aturkan adalah kita menggerakkan seluruh pegawai dan anggota dengan meletakkan poin-poin di hotspot kesesakan dan black spot kawasan Kemalangan Mount. Oh, okey Tuan. Berdasarkan Tuan tadi ada mention pasal hotspot. Apa antara hotspot yang menjadi tumpuan pihak polis? Okey, untuk hotspot yang kita telah buat kajian di Lebuh Raya, di Jalan Persekutuan dan juga di Jalan Negeri. Dan penugasan yang kita atur adalah daripada pihak trafik Bukit Aman, trafik kontijen dan trafik daerah. So kita menetapkan satu RV ataupun point yang kita letakkan tempat payung ataupun converging point di mana 24 jam petugas trafik ada di sana. So antara lain tugas dia yang pertama adalah untuk kita menyuraikan ataupun menguruskan trafik.
Dan yang kedua, apabila ada berlaku kemalangan, respon akan lebih cepat. Dan juga pengguna jalan raya boleh memaklumkan, melaporkan apa-apa aktiviti yang orang kata menyalahi undang-undang, pelanggaran undang-undang. Dan kita juga ada emergency response team yang diletakkan jauh sikit daripada kedudukan payung ataupun lokasi-lokasi RV ini. Dan dari situ nanti kita boleh ambil tindakan cepat untuk membantu pengguna-pengguna jalan raya ni. Dan kita juga bersama kami ada juga penerbangan daripada pasukan gerakan udara untuk memantau dari udara dan melaporkan kepada unit-unit yang di bawah. Dan unit-unit di bawah ini senang untuk kita deploy supaya pergerakan lebih cepat untuk membantu jika ada pengguna yang menghadapi masalah, melaporkan kesesakan dan juga kemalangan. Dan selain pada itu, kita juga ada unit drone yang membantu untuk memantau jika ada orang kata pelanggaran undang-undang, contohnya di lebuh raya ni yang kesalahan memotong garisan berkembar, memotong memandu di lorong kecemasan, dan inilah yang lazim yang berlakulah. Kalau kita tengok sekarang masih lagi lancar, dan mungkin di lokasi yang tak lancar ada yang tak sabar dan mengambil kesempatan untuk memandu. So yang ini kita akan pantau. Dan orang ramai juga boleh melaporkan kepada pointer-pointer kita yang ada di sepanjang lebuh raya ni, daripada Alustar sehinggalah ke Johor, dan juga di lebuh raya Pantai Timur, lebuh raya LPT1, LPT2, juga di Jalan Persekutuan dan Negeri. Baik, kiranya hotspot tahun ni kiranya lebih banyak berbanding sebelum ni ataupun macam mana? Kita memang dah ada lokasi yang kita kenal pasti. Untuk makluman, yang hotspot itu adalah kawasan kesesakan, dan black spot adalah kawasan kemalangan maut. So biasanya jika contoh hari ini adalah pergerakan balik, so kita lebih menumpukan pergerakan di lebuh raya. So kita bermula daripada sebagai contoh di kawasan Alustar, di kawasan Kuala Kangsar, di kawasan seberang Perai Selatan, di kawasan Tapah hingga ke kawasan kita berada sekarang, dan juga di sebelah Johor, di sebelah Tangkak, Seremban dan sebagainya. So anggota ataupun poin kita ada di sama ada di mengarah selatan ataupun mengarah utara. So tindakan tu akan lebih pantas dan secara holistik. Alright tuan, mungkin ucapan kepada orang ramai yang sedang merancang perjalanan untuk pulang ke kampung halaman. Okey, saya ingin menasihatkan, yang pertamanya pastikan kenderaan tuan-tuan semua dalam keadaan baik. So periksalah tayar, minyak, enjin dan sebagainya supaya tidak berlaku perkara yang tidak diingini. Yang kedua, pastikan anda merancang dan dapatkan rehat yang secukupnya kalau jalan yang jauh. Dan yang ketiganya, sila patuhi peraturan lalu lintas dan petugas-petugas polis ataupun penguatkuasa yang lainlah. Dan yang keempat, bersabar. Bersabar, tuan-tuan semua akan sampai ke destinasi. Okey, dan kita pun tahu dijangkakan pergerakan kenderaan antara 1.8 sehingga 2 juta kenderaan akan bergerak sepanjang musim perayaan. Dan kalau kita tengok hari ini pun dah mula, dan rancang perjalanan anda seperti mana yang telah diaturkan oleh pihak lebuh raya dan juga pihak polis. Baik, terima kasih ACP Shahrum atas perkongsian dan juga maklumat yang terperinci. Pastinya lebih banyak lagi maklumat yang akan kami kongsikan kepada anda. Kalau anda dapat lihat, drone dan helikopter juga diterbangkan untuk memastikan keselamatan di sini. Dan saya juga nak kongsikan kepada anda, bagi mereka yang merancang untuk masuk ke lebuh raya, pulang ke kampung halaman dan sebagainya, ini maklumat daripada Plus Malaysia. Cadangan perjalanan keluar dari Lembah Kelang dari 19 hingga 22 Januari 2023. Anda perlu boleh keluar, dirancang untuk keluar dari rumah sebelum jam 9 pagi untuk ke Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, arah utara dan juga Johor. Dan saya rasa itu sahaja perkongsian dapat saya berikan kepada anda semua. Lebih banyak lagi perkongsian akan kita berikan selepas ini. Dan terima kasih. Berjumpa lagi di waktu yang akan datang. Assalamualaikum. Kita berehat selepas ini.
Baik, kembali semula dalam Malaysia hari ini. Sebenarnya dengan pengisian MHI hari ini, kita nak bawakan juga perkongsian bagaimana untuk menyumbang khususnya kepada dana wakaf pembinaan Masjid Al-Ulum wa Thayyibah Pantai Remis Perak sepanjang hari Jumaat yang penuh mulia dan permai ini. Kita nak bersama dengan Ustaz Jafri Abu Bakar, pendakwah bebas, merangkap Duta Khas Jawatankuasa Pembangunan Masjid Al-Ulum wa Thayyibah Pantai Remis Perak. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz? Assalamualaikum Ustaz. Ustaz Jafri. Lama menung Ustaz. Aduh, subhanallah, tiba-tiba pula. Ya Allah, Rabbi. Okey, tak apa Ustaz. Kita hari ini nak kongsi pasal dana wakaf pembinaan Masjid Al-Ulum wa Thayyibah Pantai Remis Perak. Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan berkenaan dengan dana ni Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'awalah. Syukur pada Allah SWT kita dapat sama-sama pada pagi ini insya-Allah dalam misi kita meneruskan usaha untuk kutipan dana dan wakaf bagi pembangunan Masjid Al-Ulum wa Thayyibah di Pantai Remis Perak. Untuk makluman tuan-tuan sekalian, subhanallah kita telah sekian lama buat kutipan bermula tahun 2020 lagi, alhamdulillah, dan masjid kita ni sudah menghampiri kepada Allah nak siap dah, masjid kita dah nak siap dah. Cumanya subhanallah sekarang ni kita mula melihat kepada fasa yang berikutnya, fasa yang baru. Kalau tuan-tuan yang biasa dengan kawasan Pantai Remis Perak, tempat kita tu sendiri, kawasan tersebut sahaja ada lebih kurang 17,000 penduduk, sallallahu alaihi Muhammad, dan kita membangunkan sebuah masjid yang mampu untuk menempatkan 5,000 jemaah pada satu-satu masa. Inilah subhanallah, dan kalau tuan-tuan tengok dekat VT dah naik dah dia punya kubah-kubahnya. Dan yang paling penting bagi Masjid Al-Ulum wa Thayyibah ni bukan sekadar kita menyediakan masjid untuk orang berulang alik ke masjid untuk solat berjemaah. Tetapi di sini juga ada madrasah yang menempatkan pelajar-pelajar tahfiz yang sudah pun ada. Cumanya nanti bila kita siap saja masjid ini, subhanallah, mampu untuk menempatkan 300 pelajar pada satu masa insya-Allah. Jadi subhanallah, masjid yang nak kita bina ni bukan sekadar masjid, tetapi dia juga merupakan sebuah madrasah. Bukan sekadar sebuah madrasah, dia juga sebagai pusat komuniti setempat. Kita ada dewan seminar, kita ada ruang untuk jualan dan promosi produk-produk keluaran madrasah sendiri di bawah koperasi madrasah. Dan saya seronok buat dengan program masjid ni sebab apa? Sebab kita bangunkan masjid ni, dia manfaat dia hampir pada setiap masa. Hampir sepanjang masa. Jadi orang budak-budak belajar Quran, kelas daripada pagi sampai ke malam hari, lepas tu subhanallah, dan mudah-mudahan jadi manfaat yang sebaiknya untuk kita lah insya-Allah. Baik. Ustaz, bagaimana dengan perkembangan terkini kutipan dana orang ramai setakat ni? Dan berapa lagi banyak jumlah yang diperlukan? Alhamdulillah tuan-tuan, saya nak ambil kesempatan ini untuk ucap terima kasih. Jutaan terima kasih kepada semua yang semenjak daripada awal bersama dengan Masjid Al-Ulum wa Thayyibah ni. Dan kita baru ni kita berhenti sekejap sebab kita dah almost to complete fasa yang pertama, fasa yang kedua, dan sekarang ni fasa ketiga, dan sekarang ni kita nak masuk kepada fasa yang keempat. Semua yang telah memberikan sumbangan, insya-Allah kami doakan supaya Allah gandakan, Allah berikan kebaikan-kebaikan dunia hingga akhirat. Sekarang ni kita nak masuk kepada fasa keempat. Dan sekarang ni tuan-tuan sekalian, subhanallah, kita mencari 5 juta ringgit hanya untuk fasa keempat pembinaan. Dan jumlah yang telah terkumpul untuk fasa keempat ini sudah pun mencapai 2 juta ringgit. Dan Al-Ulum memerlukan bantuan dana sebanyak 3 juta ringgit. Dan kita target untuk kita dapat 3 juta ringgit ni sebelum masuk bulan Syawal ini insya-Allah. Itulah matlamat kita. Sambil kita menyumbang ni Ustaz, mungkin Ustaz jugalah, kita ni kan nak tahu juga kebaikan berinfak khususnya untuk pembinaan masjid ni. Mungkin ramai yang segelintir dah tahu, ada segelintir juga mungkin yang kita nak segarkan balik ingatan tu berkenaan dengan kelebihan berinfak ni Ustaz. Subhanallah. Hari ni hari Jumaat. Bila kita duduk pada hari Jumaat ni, Salih Muhammad,
ada kelebihan-kelebihan yang kita dapat ambil berkait dengan berkatnya pada hari Jumaat. Bila hari Jumaat barakah, maka perbanyakkan amalan. Antara amalan yang perlu kita perbanyakkan dalam hari Jumaat ialah bersedekah. Yang keduanya, kita masih berada pada waktu pagi. Waktu pagi ni. Waktu pagi Nabi doakan keberkatan kepada Sayyidina Muhammad waktu pagi untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, engkau berkatilah pada umatku pada waktu paginya. Maka amalan yang kita buat pada waktu pagi ini akan digandakan oleh Allah SWT dengan berkat. Yang ketiganya, ada 2 malaikat yang akan sampai pada waktu pagi ini, dia doa. Malaikat pertama kata, ya Allah, engkau gantikanlah dengan gantian yang lebih baik kepada orang yang infak ni. Yang malaikat yang kedua kata, ya Allah, engkau musnahkanlah harta orang yang kedekut ni. Jadi terhimpun semua kebaikan-kebaikan ni, inilah waktu untuk kita infak. Kepada tuan-tuan, ada nombor akaun kat bawah tu, ada website, ada nombor telefon. Tuan-tuan screenshot, tuan-tuan edarkan, bagi pada kawan-kawan kita untuk tumpang-tumpang dapat manfaat daripada bersedekah pada hari Jumaat ni, insya-Allah. Jangan bertangguh-tangguh, insya-Allah. InsyaAllah. Okay, sama-sama kita dah kongsikan maklumat di bawah itu bagaimana kita boleh membantu dalam dana wakaf pembinaan Masjid Al-Ulum Wat Thayyibah Pantai Remis Perak. Ustaz Jafri, terima kasih banyak-banyak Ustaz ya di atas perkongsian ini. Moga-moga hari Jumaat ini membawa berkah buat kita semualah. Ustaz. Amin. Amin, amin. Baik, kita nak bersama dengan Sofia. Sofia, sikit perkembangan kita nak kongsikan di Dada Akhbar hari ini. Ya, rata-ratanya menyatakan tentang Malaysia Madani bina kegemilangan negara, tapi ada juga ya ini yang betul-betul meruntun jiwa lah sejak semalam, Fariha. Kes jenayah ini membabitkan seorang ibu muda yang menekup bayi 18 bulan sampai mati. Dikatakan tertekan dengan masalah hidup dan bunuh anak selepas bermalam dengan kekasih. Jadi saya tak tahu nak cakap macam mana. Sejak semalam saya baca berita ini memang menjedihkan dan kita harapkan agar bagi sesiapa saja tolong dapatkan bantuan sekiranya mempunyai masalah tekanan emosi dan sebagainya, janganlah sampai menjurus ke arah jenayah seperti ini. Baik, kita itu di Kosmo. Pastinya ini bila kata ibu muda tertekan dengan masalah hidup itu antara langkah pendek yang dilakukan. Di utusan Malaysia, mata saya terpana melihat di sini dengan gambarnya. Tapi topiknya adalah Malaysia menyalah di India. Pasukan hoki negara meraihkan kemenangan 3-2 ke atas New Zealand dalam kejohanan hoki Piala Dunia 2023 ini. Jadi kita juga sama-sama kita mengirimkan doa lah untuk pasukan negara kita dalam sukan hoki ni kan. Selalu kita bawa bola aje. Betul. Kali ini kita harapkanlah pasukan negara mewakili hoki, yang untuk kejohanan hoki Piala Dunia ni 2023 akan terus menyerlah dan membawa lagi kejayaan, terus melebarkan sayap kita yang lebih jauh. Esok kita bawakan topik yang menarik sebelum Tahun Baru Cina. Pasti kita akan nampak banyak limau-limau, mandarin orange. Kenapa? Apakah signifikan? Farah tahu? Saya tak tahu. Macam saya sebagai anak orang Cina ni, nama dan Cina dia Kam. Kam ni adalah limau lah. Basically maksudnya ataupun yang membawa simbolik kepada emas. Sebab tu kita simpan kat rumah. Atau saya datang rumah awak, saya bagi Kam. Saya bagi limau. Bagi kekayaan kat awak, rezeki. Itu maksudnya. Okey, kita tahu semuanya di Malaysia esok apapun jaga diri, jaga bagaimana keluarga juga. Perjalanan tu moga-moga selamat sampai ke destinasi kalian juga. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Selamat bercuti. Jaga diri.